untuk memastikan macam you katalah memantau, memastikan yang pekebun kecil ni kita ni dapat mengeluarkan hasil sawit dengan cara yang betul lah. Maknanya antara lain contohnya racun-racun tu janganlah masuk ke mengotorkan, mencemarkan air sehingga ke masuk dalam air gitu contohnya lah. So sebab sedikit tahulah. Serba sedikit aja lah tapi tak sebanyak tak mana lah. Maknanya macam banyak kena ikut follow piawai atau prosedur lah yang sepatutnya. Pernah tak menghadiri taklimat tentang MSPAO yang telah dianjurkan oleh pihak MTOB? Saya secara rasmi menghadiri tidak, tapi pernah ada hari bertemu pelanggan oleh PPK Kuala Langat. Ini disebut jugalah, tapi bukan jadi satu fokus, satu tajuk lah. Tajuk bagaimana mengusahakan sawit, bagaimana nak meracun, bagaimana apa patut dipetik, dan juga yang ni, yang MSPO ni secara umum. Dulu asalnya? Asalnya memang sawit. Lebih 30 tahun dulu, bila masa saya beli tu jalan pun tak ada lagi. Kawasan ni masih kosong. Saya tak usik ahli, cuma yang terkena pokok tu yang tercabut. Jadi saya tanam tu lah. Saya rasa dah lebih 25 tahun lah, 28 tahun. Baru ni 3 tahun lepas ke 4 tahun lepas ada ke tanam semula lah. Terus kalau operasi macam ambil buah, meracun dan bagi siapa yang buat? Saya ada budak kampung. Jualan yang dulu pun kita jual ke orang kampung. Jadi orang kampung ada yang mengambil sawit lah, dan ada pekerja-pekerja budak kampung. Pada masa yang sama, sebenarnya saya dulu kerja kat Putrajaya. Jadi saya ada dapat kerja tempat lain. Saya dapat minta orang buat kerja tempat saya. Jadi dua-dua dapat kerja lah. Kalau saya kerja ni tak lah. Siapa yang meracun dan siapa yang diracun? Sekali lah racun dia. Dia lah. Kan? So dia orang buat ke mana yang kerja tu? Saya minta sebenarnya itulah macam tadi untuk mengelakkan pencemaran dari saya kata. Jadi untuk dikumpulkan, jangan dibuang merata-rata. Kena ada kes tak kecurian buah ataupun Tentang kecurian buah ni betul lah. Kes kecurian ni memang pasti berlaku lah. Jadi saya mengharap untuk yang ini buat tak berjalan, dan saya sebenarnya cadang nak buat palang lah, mengurangkan risiko kecurian lah. resit ataupun rekod penjualan tu siapa simpan? Yang buku rekod tu kan? Itu saya boleh dapat lah. Dah dapat lah dari dah dapat. Jadi lepas ni akan rekod lah. Dia pun dah beritahu oleh dia pun dah tengah rekod. Memang kita nak rekod. Jadi ada tu artikel saya wawarkan bahawa walaupun PKP sawit ni satu industri, dan untuk hasil orang kampung kena diteruskan. Ada saya tulis. Saya katakan bahawa industri sawit ni walaupun PKP kena diteruskan dan ada SOP. Salah satu pagi kerja tu dalam RM80-90 lah. RM90 lah. Kalau meracun? Meracun yang ini 1 ekar RM80. Oh, RM80. 1 ekar. Tapi tak racun semua macam ni kan, tak racun semua. Tengah-tengah tak lah. Sebab saya pernah kursus pengurusan ladang dulu masa saya kerja. Saya ada sijil pengurusan ladang sebenarnya. Oh, jadi saya dulu sebenarnya masuk kursus ini bukan pakis ini tu, ada satu jenis pakis lagi, pakis air, bukan, ada satu lagi jenis pakis yang memang tidak boleh dibuang. Sebab itu sebenarnya kalau tanah gambut ianya adalah sesuai kalau di waktu panas dia untuk menjaga air ni, jaga air. Satu Indah Perdana tu kawasan baru itu semula estate tempat saya laluan. Dulu masa saya lalu estate tu kaedahnya dia tak guna racun. Dia guna budak India perempuan untuk pancar. Yang laki petik. Lepas tu dia hanya keliling pokok sawit aja di pusing tajak ni. Yang lain semua pancah. Itu aja. Kaedahnya macam tu, dia tak guna racun waktu tu. Tahun 70-an. Waktu kalau banding dengan Nori Getah, saya dulu anak Nori Getah ya. Anak Nori Getah, saya mengambil upah separuh. Bila kita ada kebun, separuhnya kena Nori tu. Upah hari-hari Nori. Sebab itu getah tidak sesuai. Saya dulu masa kerja, saya ikut terlibat dalam Dasar Pertanian Negara Ketiga, DPN 3. Jadi dalam Dasar Pertanian DPN 3, kita bincang dalam surat semua kawasan yang tidak sesuai untuk sawit, getah kena tukar kepada sawit. PN 3 sebab itu semua kawasan kat Selangor tu semua tukar. Dia tukar ke komoditi sawit. Tukar kepada komoditi sawit yang lebih menguntungkan, tertakluk tanah dan cuaca yang sesuai.
2-3 hari lepas semua pokok-pokok liar ni telah saya suruh dia campur racun. Galan dengan minyak diesel. Galan dengan minyak diesel yang pokok liar, dan juga yang pokok liar sawit yang tumbuh liar tu pun telah ditebuk dan dibubur racun. Tapi sebab 2-3 hari dia buat, tapi memang telah buat. Memang telah buat tapi belum mati. Dan juga saya telah minta yang ini perlu disusun sebaris lah. Ni. Disusun, ni tidak dicampak sinilah. Ni. Jadi disusun. Jadi sebab apa? Macam yang saya belajar tadi, benda ni patutnya ganti pakai, jadi dia ditindih dengan benda ni. Ditindih benda ni. Jadi jangan sepa dan untuk menindih rumput ini. Dia dah ada